Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama ucap syukur kepada Allah. InsyaAllah hari ini kita bersama dengan Halame Dar Al-Ansar ataupun Pondok Pandai Baru. Maklumat kepada kaum muslimin muslimat, dapat kita mengetahui bersama tentang Israel, Yahudi Israel. Ni bendera dia supaya kita boleh tahu kata apakah tujuan rahsia-rahsia di dalam bendera Israel di sini, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mengetahui bersama. Kita boleh tengok bendera dia ni ada biru atas, dia ada biru bawah, lepas tu bitai bucun ni. Bitai bucun ni duduk di tengah. Di sini kita boleh menyaksi bahawa biru atas dan biru bawah ni, biru atas tu kita boleh kenal kata apa Sungai Purak, Sungai Purak, Menam Euphrates, bahasa Sia kata Menam Euphrates, Sungai Purak, Sungai Purak, bahasa Arab dia panggil Purat. Ni Purat ni ya duduk di mana? Duduk di dalam negeri Iraq. Duduk di dalam negeri Iraq. Manakala sebelah di bawah tu iaitu Menam Nile. Menam Nile ni iaitu sungai ni. Sungai ni kita tahu kata sungai hak berlari daripada negeri Tanzania, dalam Afrika tu, Tanzania pergi kepada Uganda, naik pergi kepada Sudan. Di Sudan tu ia terus masuk di dalam Mesir. Masuk dalam Mesir, ambil daripada kaki Aswan tu terus pergi kepada Qairah dan terus pergi kepada Bahrul Abyad Mutawassit ataupun Laut Putih. Dia panggil Mediterranean. Pergi cuah Laut Putih, pergi cuah di laut tu. Maka hak ni di antaranya Sungai Nain dengan Sungai Purak tu. Di antara sungai ni duduk di dalam negeri Mesir, Sungai Purak tu duduk di dalam negeri Iraq. Jadi dua-dua sungai tu di antaranya biru, dua biru tu, biru bawah ni dan di biru atas ni, ni Sungai Purak dan Sungai ni. Sungai ni di bawah tu, Sungai Purak di atas. Maka Sungai Purak tu kita boleh reti kata hak tu Menam Euphrates yang kita boleh reti dalam bahasa orang putih. Maka hak ni hak ni kita boleh tahu bersama kata apa tujuan Yahudi, apa tujuan Israel saat itu buat bendera dia hak ni tu di antara dua sungai ni. Dia nak royak kata di antara Sungai Euphrates dengan Sungai Nile ni, negara duk di celah ni semua tu negara Israel. Kecek mudah-mudah negara Israel. Hak ni orang panggil satu projek dia, satu polisi dia, satu nayobai dia, iaitu Tausin Israel Kubra. Nak peluahkan Israel, Israel Kubra. Jadi Israel Kubra ni bukan sekadar kata nak ambil negeri Palestin saja, bukan sekadar kata nak ambil Gaza saja ataupun West Bank saja. Sekadar tu saja tak. Bahkan luah lagi. Tetapi tahap pertama ambil dalam Palestin dulu. Ambil dalam Palestin dulu kerana yang dekat-dekat dah nak sapa masa Ardul Mi'ad dia. Jadi Ardul Mi'ad dia ni, bumi perjanjian ni, semua Yahudi yang duduk di atas muka bumi, dia kena mari di Ardul Mi'ad dia ni. Kena mari di Israel semua. Kena mari di Kudus semua. Sebab itulah dia di hari ni dia kena booknya Kudus tu duduk di dalam tangan dia. Kudus ni dia duduk sebelah lek West Bank, dia duduk sebelah lek Difatil Gharbiyah. Bahasa Arab dia panggil Difatil Gharbiyah. Jadi sebelah lek Gaza ni, sebelah lek Canuan Kasa ni, hak ni dia nak perabih penduduk Palestin saat itu, hak dia duk ambil dah, hak dia duk buat dah saat itu, hak dia berjaya dah, hak dia boleh rapah dah tu, dia buat benteng selalu, dia buat pagar selalu. Awak pagar lalu, dia boleh rapah dah, awak pagar lalu, dia boleh hemat, boleh apa. Jadi puak-puak Israel mari milik selalu rumah-rumah tu. Jadi selagi mana dia tak boleh ambil hak tu, maka dia tak berhentilah. Itu sering nisbah senjata dia tu, dia tak berhenti. Sehingga siapa
Nah, sehingga siapa hari kiamat lah kita boleh kata gitu. Maka di sini yang saya nak bagi maklumat ni kepada bapa-bapa dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, kerana di hari ni berita tentang Yahudi Israel serta dengan tempat kiblat yang kedua bagi orang Islam kita, iaitu Palestin. Nah, di sini bukan hanya untuk Palestin saja, bahkan kita orang Islam semua ni orang panggil tanggungjawab di sini. Tanggungjawab. Lalu itulah nak tahu kata Yahudi ni bukan tujuan Palestin saja dak, bahkan di antara dua sungai ni, sungai Euphrates dengan sungai Nile. Nah, tu duduk di bawah raka dia. Maka bitai tengah tu, bitai bucun ni tu. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, bitai bucun ni tu ia terdiri daripada terdiri daripada dua piramid. Nah, dua piramid. Jadi dua piramid ni kita boleh reti kata dua piramid ni tiga segi. Nah, piramid yang pertama dan piramid yang kedua. Kita nak boleh faham kata piramid yang pertama tu, nah, tiga segi hak pertama tu ia hadap naik ke atas. Nah, ia hadap naik ke atas. Piramid hak yang kedua tu ia hadap turun ke bawah. Jadi piramid hak naik ke atas tu, tiga segi hak naik ke atas tu orang panggil litashri'id din ni. Nah, litashri'id din ni maknanya dia nak dia nak bina ni sebuah agama dia. Agama dia kuat juga, ia hebat juga. Yahudi ni bukan biasa dak lah. Di segi agama dia ni kalau kita nak banding ahli kitab dengan Nasrani memanglah jauh. Tu nak royak kata Yahudi ni nisbah agama dia ni tu kuat sangat. Nah, nisbah agama dia tu ia kuat sangat. Nisbah din ni. Orang panggil tashri' din ni. Yang kedua tu iaitu tiga segi turun ke bawah. Nah, piramid yang turun ke bawah hak ni hak untuk tinok. Nah, untuk tinok. Untuk tinok di segi askari. Askari dengan maknanya kantahan dia kuat. Dia kuat di segi agama, di segi ulama, dan kuat di segi askar. Cara tinok dia, cara serai dia dengan askar. Askar pun kuat, agama pun kuat. Agama puak-puak hak pakai piyah hitam tu, hak pakai stopi hitam tu, hak pakai togiyah aswad tu. Jadi di sini togiyah saudat dia warna hitam, puak pakai topi tu, puak ahbar dia ni tu, tokoh-tokoh Yahudi tu, ia berganding bau dengan askari dia. Jadi hak ni jalan ke agama, hak soal lagi ni jalan ke di segi askar. Nah, di segi kantahan, maka capur dua tu jadi ni segi. Nah, capur tu jadi ni segi. Kita nak menyaksi kepada bapa-bapa dan ibu-ibu supaya kita hak ni tu tak keliru lagi. Yang kita duk bagi huraya ni takut ke setengah-setengah mereka kita tak ada tahu maklumat molek hak ni tu, maka kita pun jadi tak boleh nak jelas mana. Tak boleh nak jelas mana. Lalu tu di sini nak royak kata di segi bitai dia ni, dalam sepotong ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, ia katanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Tu fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Fariqan kadzabu. Fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Wa fariqan yaqtulun. Tu dia. Ni kita nak faham betul-betul dalam ayat ni kita tak payah nak cari. Ayat ni duduk di dalam surah Al-Maidah ayat 70. Fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Nah, fariqan yaqtulun. Nah, kazzabu ni ulama dia. Di segi ulama dia bakit bahang semata. Nak royak kata ikutlah agama duk bagi. Nak royak kata dalam kitab Taurat sendiri pun dia ubah hak Nabi buat datang pun dia tahrif, dia ukar, dia ubah ke habis, dia susuk segala ilmu. Maka hak ni orang panggil masuk dalam kata kitmanul ilmi. Yahudi ni dia susuk, dia tahu semua dah. Segala-gala sakut paut dengan agama dia tahu, maka dia bahang habis. Jadi ni orang panggil dari segi agama
Hijau dia bahang. Hijau dia bahang. Satu ni fariqon ni satu puak. Nah, satu gulung ni untuk jadi ulama. Hak ni jalan takwi betul dengan kanak ki Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam Quran ke dalam Taurat ke dia ubah terus. Sebab dia tahu dalam agama ni yang rifunahu, dia boleh kenal nabi kita, dia tahu kata nabi kita bawa mari dalam ayat Quran pun ada, dalam Taurat pun ada. Sebab tu dalam Quran sebut kata musaddiqan lima ma'akum. Jadi Quran ni mari nak royak, nak membenarkan benda ada di dalam tangan kamu tu. Maknanya dalam Taurat royak dah, maka dalam Quran mereka royak pula. Muhammad mari, dia kenal Muhammad, kenal lebih pada siapa-siapa lagi, kenal lebih pada anak dia lagi. Tetapi dia turut tak, dia tak turut. Di sini maknanya dia susuk terus, dia kitmanul ilmi. Jadi Yahudi ni dia susuk ilmu. Sebab tu Tuhan gelar Yahudi ni gelar dengan lembu. Nah, gelar dengan lembu di sini maknanya bodoh lah. Sebab dia tahu, dia tak tahu, maka Tuhan panggil bodoh dia. Nah, jadi istilah di dalam surah Baqarah, surah lembu tu, nah, duk cara duk kecek ha Yahudi terus ambil daripada awal sehingga sampai akhir tu. Hak tu orang panggil duk duk sini kepada orang-orang Yahudi. Tu dia. Fariqan kazabu kena kepada ulama Yahudi. Fariqan yaqtulun kena kepada askari. Maka campur dua tu jadi bitai bucun ni. Bitai bucun ni yang kita boleh kenal di sini, bitai bucun ni. Jadi ayat ni kita menyaksi dengan surah Al-Maidah ayat 70, walaqad akhadna mitsaqa bani Israil. Sesungguhnya kami kira perjanjian kami ni dengan Bani Israel ni, wa arsalna ilaihim rusulan, dan kami hatta kepada mereka itu kami bangkitkan kepada mereka itu akan seorang rasul, iaitu kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusahum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Kalulah Tuhan ni hatta, tiap-tiap kali Tuhan hatta rasul kepada mereka, tak kena dengan hawa nafsu mereka, tak kena dengan hati mereka, maka mereka hak itu bakit bahang lalu dah. Mereka itu kena bunuh lalu dah. Setengah-setengah daripada rasul mereka bunuh, walaupun dari kalangan mereka sendiri pun mereka bunuh patulah juga. Ni perangai Yahudi. Kita boleh tahu satu golongan untuk nak kena di dalam agama, satu golongan lagi untuk nak kena manusia. Kita boleh tengok di hari ini Yahudi lah yang duk kena manusia banyak sekali. Ada mereka kata teroris tu boleh jelas dan nyata. Kau kan rai ni kita boleh tengok jelas dan nyata, bukan yang lain. Duk sinilah sebab dalam ayat Quran sebut jelas dan nyata di sini. Maka di sini apabila capur dua tu jadi bitai bucun ni. Maka bitai bucun ni orang Yahudi ni dia pergi balah mana dia pergi. Masalahnya piramid hak saya duk cerita, piramid atas piramid bawah tu kita boleh tidak situ. Jadi hak ia pergi bitai bucun ni saudara-saudara yang dirahmati Allah, bitai bucun ni hak ni bahasa dalam bahasa Yahudinya ia mengikutnya iaitu Sefer Takwin. Sefer Takwin. Jadi Sefer Takwin ni kitab Taurat Yahudi. Kitab Taurat Yahudi. Yahudi ni dia ubah dah Taurat dia. Sebab tu dia panggil dia sudah Taurat sudah tahrif maknanya sudah ubah kitab-kitab Taurat dia tak turut makna Taurat hak asal daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tak turut hak asal daripada Nabi Musa alaihi salam, bahkan dia ubah Taurat hak itu sehingga sampai ke hak masyhurnya 5. Dia panggil Sefer, Sefer ni jamak dari apa? Sefer ni iaitu mufrad, jamak dia asfar. Ni ekaput. Ekaput ni jamak dia asfar. Mana asfar yang kita selalu baca di dalam surah Jumu'ah? Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Satu ayat. Dalam ayat ni gelar Yahudi ni umpama hema. Umpama hema. Sebab apa umpama hema? Dalam surah Baqarah umpama lembu. Sebab hak tahu, hak tak tahu, hak erti, hak tak erti. Hak bodoh, hak tak erti. Maka Tuhan orang panggil seolah-olah sindir kepada Yahudi tu bodoh. Tahu dah, hak tak tahu. Erti dah, hak tak erti. Pandai dah, cerdik dah, hak bodoh. Maka Tuhan seolah-olah di situ banding seperti lembu. Di sini hema ni kita tengok dalam ayat masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfara. Jadi orang Yahudi ni serupa dengan hema.
Hema ni yo boleh pikul kitab-kitab Taurat. Yo boleh pikul tak tah belakang yo banyak mana pun yo pikul boleh, tapi yo turut dak isi dalam. Yo tak ada turut. Yo pikul saja yo. Nah, yo muat saja yo tak belakang dia. Yo tak turut dia. Isi kata-kata di dalam kitab Taurat tu. Maka Yahudi pun begitulah. Yo bawa saja yo Taurat, tapi yo tak turut di dalam Taurat. Maka yo ubah kitab Taurat hak asal daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hak tu tak akak naik, maka yo ubah hak dah dalam tangan dia hak itu yo sudah ubah, yo yo tak turut. Nah, murak-murak hak ada di dalam Taurat, yo semata-mata turut hawa nafsu puak-puak dia. Puak-puak ahbar dia iaitu ulama Yahudi ahbar. Nah, puak-puak ahbar dia yo mari ubah sendiri buat karang yang lain pula. Nah, atas daripada tu maka hak tu dia panggil Taurat muharrafah ataupun dia panggil Ahdul Qadim. Ahdul Qadim ni kena kepada Taurat muharrafah. Taurat muharrafah maknanya Taurat yang diubah. Maka dalam ayat dia panggil dalam ayat ni dia panggil asfara. Nah, asfara ni jamak daripada sefir takwin, sefir adad, sefir khuruj, sefir tasniyah, sefir lawi. Jadi sefir lawi, nah 5 sefir ni jamak dia asfar. Nah, jamak dia asfar. Ni kena kepada kitab Taurat bagi Yahudi. Yahudi yo sudah ubah habis dah jadi 5 buah. Hak sahur-sahur tu 5 buah. Maka di dalam Israel sekarang yo hipung semua sefir semua ni. Nah, yo pergi guna satu ya, mari hipung satu ya. Nah, dalam sebuah kitab dia panggil Talmud. Nah, Talmud ni. Ni Talmud. Nah, Talmud. Dia pakai Talmud di hari ni. Maka yang saya nak cerita di sini, sakut paut gapo dengan bitai tadi. Nah, dengan bitai hak kita tulis bitai bucun ni tu, dia berdasar kepada Sefir Takwin. Nah, Sefir Takwin ni iaitu kelimah takwin tu daripada kawana yukawwinu takwinan. Takwinan daripada kawana yukawwinu takwinan. Jadi takwinan ni daripada kelimah asalnya kelimah kun tu. Kelimah kun. Nah, kana yakunu kun. Kelimah kah dan nun tu. Ni kah nun dengan makna kun. Daripada ayat Quran sebut innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Tuhan nak buat gapo saja Tuhan kata kun, maka jadilah benda tu. Maka Sefir Takwin ni iaitu satu Taurat hak kecek tentang kejadian makhluk. Nah, kejadian makhluk. Hak Tuhan buat langit dengan bumi, nah, ia sebut di dalam Sefir Takwin ni. Pas Tuhan buat langit bumi hak itu dalam masa apa hari? Dalam masa ni hari. Sebab tu dia pakai bitai bucun ni. Ni bitai bucun ni. Tu dia. Huwallazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Dia kata Tuhan menjadikan langit bumi dalam masa ni hari. Lepas pada Tuhan jadikan langit bumi dalam masa ni hari ni, Tuhan pun orang panggil seolah-olah nak berhenti daripada buat langit bumi dalam masa ni hari. Thumma stawa 'alal 'arsy. Kama dia Tuhan istawa di atas arasy. Lepas pada buat langit bumi saat itu Tuhan istawa atas arah, maka Tuhan duduk atas arah iaitu pada hari Sabtu. Maka kita kena buat bajikan lah. Dia kata kita kena syukur kepada Allah, kena masuklah dalam gereja dia, masuk di dalam haikal dia, masuk di dalam makbad dia pada hari Sabtu. Sebab itulah hari Sabtu dia arah kepada dunia seluruh kena berhenti kerja. Pada hari Sabtu ni kena berhenti kerja. Nah, nisbah kepada Yahudi ni dia masuk gereja, nak masuk makbad, masuk buat ibadat sebagai syukur ke atas Allah Subhanahu wa taala, nak terima kasih kepada Tuhan kerana Tuhan buat langit bumi ni dan bagi di antara dalam masa ni hari. Maka ni dia panggil Sefir Takwin. Sefir yang Allah buat langit bumi dalam masa ni hari. Maka itulah sebut tentang habitan bucun ni di dalam Sefir Takwin. Ni saya nak bagi tahu kepada ayah-ayah dan ibu-ibu yang kita tidak ada maklumat tentang Yahudi ni. Nah, boleh tahu sekadar kata gapo hak kita nak kecek, gapo kita nak royak tu kita boleh tahu arah-arah. Jadi banyak lagi lah iaitu Sefir Adad, Sefir Khuruj, Sefir Tasniyah. Jadi semua ni ada huraian. Nah, bila ni daripada Yahudi hak itu keluar daripada Mesir nak menuju mari kepada Maqdis.
Nah, nak mari kepada Aqsa saat itu, banyak mana Sefer Khuruj ni hak keluar daripada Mesir. Dan lagi pula Sefer Lavi ni, iaitu Lavi ni bahasa Arab, bahasa orang putih, iaitu Levi's hak kita kena duk pakai seluar Levi's tu Levi's tu. Nah, luar Levi's. Nah, kita duk pakai luar Levi's tu, kita boleh reti kata Levi's ni iaitu Yahudi Lavi. Nah, Yahudi Lavi. Ni kita tak usah hurai hak lain sebab kita nak kecek tentang nak kecek tentang bitai bucun ni tu. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita itu tak sia-sia di dalam ikuti kita, nak royak kata Yahudi ni, dia ada satu ungkon dia panggil ungkon Illuminati. Ungkon Illuminati. Ungkon Illuminati ni saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, ungkon Illuminati ni ia dapat menumbuhkan ungkon ni iaitu pada tahun 1770 ni. Tahun 1770 ni, sekarang ni tahun 2024. 2024 kita telah mari tolak tengok, jadi 248 tahun dah ungkon ni. Ungkon ni ambil piramid ni sebagai buat lambang untuk nak menguatkan puak-puak mereka, iaitu tujuan mereka. Sebab itulah piramid ni besarlah dalam bahasa dia. Maka piramid ni ia ada simbol dia lagi, iaitu kerengmai hak kita nak ceknya, pecemi dia iaitu mata suti. Simbol mata ni maknanya mata suti. Mata suti di sini. Jadi satu ungkon ni ia bergerak sungguh demi untuk nak menegakkan Israel, nak boleh mengatasi daripada orang muslimin kita, orang Islam kita. Jadi nak boleh menegak Israel saat itu, boleh mengatasi, boleh pegang, boleh di dalam kawasan ni, kawasan di antaranya Mesir, dan lagi pula kawasan negara Arab Saudi sendiri ni, kok keliling ni boleh dia semua, lalu kawasan Syam semua ni boleh dia semua. Sebab tu lah kalau kita baca di dalam ayat wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi wattini wazaitun, ni ayat ni walaupun supah dengan tin, supah dengan zaitun ni orang panggil kinayah daripada bumi Syam. Bumi Syam. Sebab dalam Syam banyak panting dan banyak pohon zaitun. Turi sinin iaitu Tur Sina. Tur Sina ni kena kepada Mesir. Tur Sina kena kepada Mesir, Bukit Tur tu. Di bawah pada Bukit Tur tu, pada nak semerai mari kepada Israel ni dia panggil pada teh. Pada teh. Jadi di antara tu nak royak kata di kawasan tu kawasan duduk dalam kawasan Mesir lagi. Kawasan Mesir ni nak royak kata kawasan di celah ni, kawasan ni semua ni kecek mudah-mudah duduk bawah takluk Israel, bawah Yahudi. Bawah Yahudi. Jadi bahasa tu dia panjang lah. Bahasa dia, sejarah dia tu panjang. Jadi selagi wahadzal baladil amin, dan ini adalah bumi yang sangat aman. Yang sangat aman iaitu kena kepada Makkah, kena kepada Mekah kita. Jadi sini sebagai teraju tempat timur agama, tempat tumbuh agama. Maka Yahudi nak boleh pergi kawasan ni. Kalau boleh pergi sini, seolah-olah boleh pergi teraju. Boleh pergi sini, seolah-olah boleh pergi orang Islam seluruh dunia. Kalau tak boleh pergi sini, maka tak boleh pergilah Islam seluruh dunia. Sebab itulah di hari ini kita tengok kawasan Syarqil Awsat, kita tengok kawasan ni banyak sekali lah. Yahudi, orang panggil dia basuh otak pembesar-pembesar dalam keliling kawasan ni, jadi sokong dia. Jadi sokong dia. Kalau tak sokong dia apa duk dia? Duk dia, kecek mudah-mudah duk dia. Sebab itulah Amerika kena mari capur sekali, Jerman mari kena capur sekali, dan Faransa kena capur sekali, Perancis tu kena capur sekali, dan lagi pula setengah-setengah negara dalam Eropah saat itu kena duk capur sekali, macam England, macam Inggeris tu serta dengan dia. Maka simbol mata ni nak royak kata bukan biasalah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah.
Nah, nak royak kata hak ni sebagai pecemi hak dia sebab tujuan besar. Nah, tujuan besar. Sebut mata di sini tujuan besar. Lepas tu saya barang dia hak ni tu untuk nak boleh mengatasi anak muda-mudi Islam di atas muka bumi dengan Facebook ni. Nah, dengan Facebook. Sebab itulah saya barang Facebook ni ambil daripada tahun 2004 nah sehingga sampai ke sekarang masih hidup lagi, iaitu orang mula-mula orang pertama buat ke tu. Nah, iyalah boleh orang panggil salah satu daripada kerja di bawah ungkon Illuminati yang kita duk bagi huraya ni. Nah, ungkon ni demi untuk nak bagi kekuatan kepada Israel, nak bagi kekuatan kepada Yahudi di kawasan Timur Tengah ni, demi untuk nak peluah, iaitu Israel Kubra ni, Israel besar. Nah, Israel besar. Jadi nak boleh kehebatan ni, maka nak royak kata benda ni sakut dengan agama dia dan sakut dengan askar dia. Dan kita pun tahu juga kata benda ning. Nah, benda ning orang panggil bukan baru lah benda ni. Nah, bukan baru benda ni ambil daripada masa Nabi kita nu lagi sehingga sampai ke sekarang. Nah, sehingga sampai ke sekarang duk berubuk, iaitu Masjidul Aqsa saat itu duk nak putus dua tempat. Nah, nak putus dua tempat, nak putusnya iaitu Qubatus Sakhrah. Nak putus Qubatus Sakhrah, ni Qubatus Sakhrah. Ni iaitu yang dibina oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 68 Hijriyah. Nah, 68 Hijriyah iaitu kerajaan Umayyah yang bina ni, kerajaan Umayyah yang ke berapa? Yang ke-8 pasal. Jadi di sini nak royak kata bina mereka saat itu, nah bina mereka saat itu dua musalla ni. Nah, kita boleh tengok dua musalla ni, Masjidul Aqsa dan sini selagi apa Qubatus Sakhrah ni. Nah, satu tempat tu dan satu tempat ni dia panggil Musalla Umar. Dua-dua ni dia nak putus kedua-dua demi untuk nak buat apa? Dia nak buat Dia nak buat Ma'bad As-Salis. Dia nak buat Haikal Salis ataupun dia panggil Haikal Maz'um. Nah, Haikal Maz'um. Haikal yang pertama dia panggil Haikal Sulaiman. Haikal yang kedua dia panggil Haikal Herodos. Haikal yang ketiga dia panggil Haikal Maz'um. Haikal hak duk tunggu akan buat di atas ni ada siap dah plan dia. Nah, ada siap dah plan dia. Dia panggil Haikal Maz'um. Boleh kita nak tengok di dalam internet, kita nak tengok di dalam bahasa sakut paut tempat dia nak buat ni. Jadi dia nak putus dua tempat ni dulu, pasti dia nak bina. Dia nak bina makbad dia. Bila dia bina makbad dia nak tunggu siapa tu? Dia buat makbad dia sudah, dia nak tunggu iaitu Dajjal datang. Jadi dia nak putus dua ni, dia nak putus tak boleh sebab Palestin ganggu. Palestin ganggu. Sebab itulah di hari ni yang kena serai Palestin tu dulu habis. Sebab itulah nak royak kata kiblat Masjidul Aqsa di sini. Nah, bukan untuk Palestin saja dak. Bahkan kita orang muslimin semua ni adalah tanggungjawab bersama. Nah, tanggungjawab bersama. Oleh itu, dua-dua tempat ni yang kita mari kenal sini. Nah, ni Qubatus Sakhrah yang dibina oleh Abdul Malik bin Marwan pada tahun 68 Hijriyah. Ni dibina oleh Saidina Umar, khalifah yang kedua bagi Khulafa' Rashidin. Nah, pada tahun 15 Hijriyah. Dua-dua ni duduk di atas duduk di atas sahah, duduk di atas pada Masjidul Aqsa. Nah, duduk di atas pada Masjidul Aqsa. Bukan sini Masjidul Aqsa. Bukan benda ni kena kepada Masjidul Aqsa dah. Ni kawasan tempat ni iaitu Masjidul Aqsa. Hak ni mari bina atas ni baru bina je. Nah, baru bina je. Kiblat ni ada lama-lama dah. Nah, cuma nak royak kata mari bina ni, mari bina saat itu sebagai lambang nak tunjuk kebesaran Islam gitu. Maka di sini, bila dia utuh sini sudah siap, dia buat makbad dia buat haikal dia, dan dia kena peluah negara demi untuk nak heret puak-puak Yahudi hodok di negara lain-lain lagi, hodok sebelah lik Eropah, hodok sebelah lik Afrika, hodok sebelah lik Asia ni, kena mari sini semua. Hodok sebelah lik Amerika pun kena mari sini semua. Sebab tu di sini dia panggil Ardul Mi'ad, bumi tempat perjanjian. Sebab itulah dia kena
Nah, you kena takluk, we jadi luah kerana semua Yahudi kena mari duk sini. Bila duk sini dia buat makbad, buat haikal apa sudah siap, maka dia nak tunggu siapa? Nak tunggu Tuhan dia. Jadi Tuhan dia klik kepada Dajjal mata sutih. Jadi Dajjal mata sutih ni, nah akan mari di sini. Padahal dalam mata hadis kita duk dengar bercakap dah kata dalam mata hadis duk sebut kata Dajjal ni tak boleh masuk dalam tanah haram, tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah. Nah, ada satu riwayat pula tak boleh masuk di dalam apa? Di dalam Baitul Maqdis. Kawasan tanah haram dia tak boleh masuk. Ada setengah sebut sampai 2, 3, 4 masjid nah tak boleh masuk gi. Maka dalam masa ni penuh dengan maksiat kerana serengi oleh oleh Facebook ni, serengi untuk nak rusak anak muda-mudi kita. Nah, nisbah nisbah serengi mereka itu di mana ada wifi, maka serengi Facebook ni siapa? Maka sebar dia ni, sebar kok maksiat, kecek mudah-mudah kok maksiat. Nah, gambar-gambar mari tengah-tengah malam anak kita tidur dengan telefon. Isteri kita tidur dengan telefon, suami kita tidur dengan telefon. Saat itu serengi dakwah mereka melalui Facebook ni lah. Jadi bila akhir zaman mari, jadi manusia penuh dengan maksiat. Penuh dengan maksiat. Jadi serengi maksiat siapa dah, maka ada mereka hak juluh dengan Facebook, ada mereka hak dapat kerosakan, perbuatan zina, perbuatan mabuk, perbuatan judi online, punuh akhlak-akhlak dengan karenanya banyak di dalam main alat yang canggih ni, maka di situ banyak rusak. Bila banyak rusak ni, anak-anak kita tengok di hari ni berubah dah. Masalah pengajian pun kita tengok berubah banyak anak kita. Rusak banyak anak kita. Kita tengok di hari ni anak kita, kalau kita tengoknya orang panggil sebab daripada main telefon tu kuat, main telefon tu banyak, jadi sudah terjebaklah dengan serengi puak-puak Yahudi ni. Maka anak kita ni mula-mula sekali kita boleh tengok kerah hati. Kerah hati. Malah bergerak payah terima nasihat agama, hilang taat dan hilang barakat dan rusak akhlak, banyak perkara lah. Sebab itulah kita jangan lepas dia saat itu telefon duk di tangan apabila nak tidur. Apabila nak makan, nak gapo, jangan guna telefon ketika nak makan, ketika duk beripung dalam keluarga untuk nak makan pagi ke, makan siang hari ke, makan malam, jangan hidup dengan telefon. Dan lagi pula ketika berkahwin, ketika duduk dalam jemaah, janganlah duduk dalam perhimpunan ni, dalam tengah-tengah duk guna telefon. Jadi di sini banyaklah perkara-perkara hak jadi merosakkan akhlak anak-anak kita. Maka di sini kita boleh tahu lagi ni masalahnya lambang Lucifer ni iaitu iblis. Iblis hak boleh mengubahkan anak muda-mudi Islam kita di atas muka bumi, nak merosakkan mereka itu dengan serengi alat yang canggih ni. Jadi ni lambang Lucifer ni, iaitu seolah-olah dia pergi kata iblis dia. Iblis dia boleh kawal anak muda-mudi Islam di atas muka bumi. Hak ni kita janganlah janganlah buat lambang ni, kita ambil gambar, ambil apa, jangan buat lambang ni. Lambang ni lambang Yahudi untuk nak serang anak muda-mudi Islam di atas muka bumi. Hak ni orang panggil dalam serengi dia hak ni tu nak mengubahkan anak-anak kita. Jadi banyaklah kita duk tengok supaya gambar Pokemon tu rupa-rupa. Rupa-rupa mari supaya ni lah. Jadi dalam makna dia, jadikanlah Yahudi ataupun kami ni adalah Yahudi. Dalam katung-katung tu ada serengi dia dan maklumat-maklumat hak sakut paut nak wipunuh anak muda-mudi kita. Maka di sini, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, jadi serengi dia hak ni tu kita boleh tahu kata tujuan dia nak buat makbad yang ketiga ni, makbad maz'um ni, haikal maz'um ni, nak putuskan dua musalla hak duk di atas Masjidul Aqsa hak ni tu.
dia nak putus dua-dua tu, dia nak buat makbat yang ketiga, maka makbat yang ketiga ni, makbat yang ketiga ni, jadi makbat yang ketiga ni, jadi dia nak tunggu siapa? Dia nak tunggunya kedatangnya Dajjal. Kedatangnya Dajjal. Akhir esok jadi Tuhan dia tu Dajjal. Jadi Tuhan dia Dajjal itulah yang Nabi duk royak di dalam hadis. Kita selalu dengar hadis tu. Jadi Nabi duk sebut di dalam hadis, Nabi katanya ia tebak Dajjal. Hadis ni riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi katanya ya tebak Dajjal 70,000 min Yahudi Asfahan. Akan turut Dajjal ni 70,000 daripada Yahudi Asfahan. Alaihimut Tayalisah. Jadi kebanyakan Yahudi hak turut Dajjal ni, banyak ke Yahudi Tayalisah. Yahudi Tayalisah hak duk bawa kain subel tu, pakai piyah leh di atas kepala tu, Yahudi Tayalisah. Tak payah kita nak tengok di dalam di dalam YouTube, nak tengok di dalam apa, kita pin masuk boleh tengok gambar-gambar puak Yahudi Tayalisah, cara ibadat dia, cara buat buat kerja sakut paut dengan agama mereka tu, boleh tengok terus. Banyak di dalam tu. Jadi nak royak kata bila timbul Dajjal tu akan mari tepat haikal dia ni, haikal yang ketiga ni. Maka di sini nak royak kata ciri-ciri ni, tanda-tanda nak zahir Dajjal ni tak lama dah. Sebab apa boleh kata tak lama? Sebab banyak. Kita tengok banyak ciri-ciri tanda-tanda nak zahir Dajjal ni, mari dah dalam gambar-gambar kita boleh tengok banyak dah dalam gambar-gambar ciri-ciri nak zahir Dajjal. Jadi ciri-ciri nak zahir Dajjal tu mata sutih. Kita tahu dah kata Dajjal tu mata sutih. Dajjal mata sutih. Saya nak tunjuk gambar arah-arah boleh tengok deh. Gambar arah-arah boleh tengok. Dajjal mata sutih ni, Dajjal ni hak ya buat ya, cuma saya nak royak kata Dajjal mata sutih ni banyak dah ciri-ciri dia. Kita tengok ciri-ciri dia. Ikutlah kedai ke gambar ada semua ni. Gambar ciri mata sutih. Ni mata sutih banyak dah, katung-katung banyak dah. Ni Free Fire hak budak-budak duk main game Free Fire tu. Ni mata sutih. Mata sutih. Ni Rongrem Safwah. Mari mata sutih ni. Katung-katung ke apa? Mata sutih. Mata sutih. Ni kita boleh tengok lambang mata sutih dia. Mata sutih ni ciri-ciri nak timbul Dajjal. Ya nak timbul Dajjal, ya lambang mata sutih ni banyak. Ikutlah kadang-kadang kedai, kadang-kadang gambar katung-katung mari belaka. Ya mari jadi berasa nak buat mata sutih jadi lambang. Tengok kalau dalam negeri Sia pun ada Amazing Thailand tu, Amazing dia jadi ada gambar mata sutih. Jadi nak royak kata banyaklah. Saudara-saudara, supaya kita ni tu boleh tahu kata tak lama dah Dajjal nak datang. Bila penuh dengan maksiat, maka datanglah Dajjal tu. Air pun kering habis. Air kering habis, tinggal ada Buhairah Tabariyah. Hak tak kering lagi. Jadi Dajjal mari masa tu, mari nak tipu. Bila mari nak tipu orang Islam di atas muka bumi hak ni tu, hak dia tak boleh masuk tanah haram, orang hak amalan tak kuat, pakak lari tubik. Pakak mari tubik nak tengok. Puak-puak Dajjal, nak mari tengok puak-puak. Mari tengok Dajjal mata sutih saat ni tu. Hak duk dalam tempat tanah-tanah haram tu, tubik mari. Nak sambut Dajjal, nak tengok Dajjal, nak terima ajaran Dajjal. Sebab itulah Nabi SAW Nabi bersabda di dalam hadis sahih, Nabi kata di situ, dia kata idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba. Apabila membaca tasyahud akhir tu, membaca tahiyat akhir dalam semaya tu, apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Meminta jauhlah daripada masih dajjal. Jauhkanlah aku ni daripada neraka jahannam, azab neraka jahannam. Yang kedua, minta jauhlah daripada azab kubur. Yang ketiga, minta jauhlah daripada fitnah hidup, fitnah mati. Dan yang keempat, minta jauhlah daripada sejahat-jahat fitnah masih dajjal. Sebab Dajjal nak timbul tak lama dah.
Siapa Dajjal ni? Kena kepada syaitan, kena kepada Tuhan bagi Israel, bagi Yahudi. Tu dia. Jadi akhir esok Dajjal Tuhan dia. Nah, Dajjal Tuhan dia. Cara gerak dia duk pergi mari hadap kok tu hadap kok ni semua tu akhir esok Dajjal lah Tuhan dia. Sebab apa? Sebab dia saat ni tu senantiasa kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar hak dia tahu pun dia bakit bahau, benar hak dia reti dah pun dia buat tak reti, maka akhir esok perkara-perkara agama hak ni tu makan kepala dia. Makan kepala dia klik. Akhir esok puak-puak Yahudi ni habis kuasa. Bila habis kuasa saat ni tu, selagi mana dia ada kuasa, selagi tu tak kiamat lagi lah. Bila Yahudi habis kuasa, kiamat lah. Sebab Nabi kata la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud. Hatta yuqatilul muslimun al-yahuda hatta yakhtabi al-yahudiyyu hatta yakhtabi al-yahud yahudu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru wasyajaru ya muslim hadza yahudi khalfi ta'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Itu dia hadis ni riwayat daripada Abi Hurairah. Dia kata Nabi bersabda la taqumus sa'ah, tak akan berlaku kiamat saat itu hatta yuqatilul muslimun al yahud, sehingga boleh bunuh orang Islam saat itu akan Yahudi. Sehingga mana? Sehingga yakhtabi'a hatta yakhtabi'a al yahudi al yahudu min wara'il hajari wasyajari, sehingga Yahudi nusuk lek belakang batu, lek belakang pokok kayu. Maka semua pokok kayu dan batu masa tu boleh kecek. Fayaqulul hajaru wasyajaru ya muslim hadza yahudi. Hei orang Islam ni, Yahudi duk belakang aku ni. Hadza yahudi khalfi, duk belakang aku ni. Batu pun royak gitu, pokok kayu pun royak gitu. Ta'ala faqtulhu, marilah bunuh akhirnya ke Yahudi ni. Illal gharqad, malaikat pokok kayu gharqad. Fa innahu min syajaril yahud. Kerana bahawasanya pak kayu ni ialah pak kayu Yahudi, maka pak kayu gharqad so ya tak kecek. Yahudi penuh nusuk dia di belakang pokok kayu gharqad. Di hari ni dia duk tani dah, kodok banyak. Tu dia. Jadi lebih kurang itulah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah secara rekah. Pada pagi ni mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Kita tolonglah kod like, kod share supaya kita dapat dapat maklumat-maklumat terus segi lagi. Kerana banyaklah perkara-perkara hak sakut paut dengan Bani Israel ni. Kita akan bagi maklumat di belakang hari pula. Sekadar tu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.